Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hi everybody, come back. Hai kalian semua, selamat kembali ke Peachtree Morning Show. So here we have coffee. Kami ada kopi. Ya, kami ada teh juga. Minum. Cheers, mari minum. Hari ini amat cantik dan kami ada sebuah soalan. Mari kita dengar ya. Hari ini ialah hari Rabu 10 Jun. Ini seni saya. Bersama-sama kita hari ini ialah guru kami Geshe Michael. Beliau seorang yang amat hebat. Saya banyak belajar daripada beliau. Kami juga ada Sugeng. Beliau suami saya. Saya tersangkut dengannya ya. Semasa COVID-19 ni. Terutamanya semasa COVID-19. Nama saya Xingtian. Kami bertiga amat gembira untuk berkongsi sesuatu dengan anda di seluruh dunia melalui benih kecil kebijaksanaan pokok peach ni. Mari kita mulakan dengan benih-benih kecil dengan hasil yang besar ya. Kafe kecil di Arizona. Marikah kita dengar soalan hari ini dulu ya. Hai semua, saya Jay dari Singapura dan saya ingin tanyakan soalan ni. Saya tahu kami perlu aplikasikan kebijaksanaan dengan balas kasihan apabila berdepan dengan masalah. Tapi bagaimana selesaikan masalah ibu bapa yang kuat merokok dan tak juga jaga pemakanan mereka. Selalu makan makanan yang terlalu banyak dan makan makanan yang tak sihat pada masa yang tak patut ya. Jadi soalan kita dari Singapura, dari J, dia bertanya bagaimana untuk hentikan ayahnya yang suka merokok, kuat merokok dan makan terutamanya makanan yang tak sihat. Ini selalu berlaku apabila J lihat bapanya. Ini adalah soalan yang susah ke Sheila ya. Ya. Bagaimana kita boleh hentikan seseorang daripada buat sesuatu? Soalan yang sangat susah. Biar saya mulakan dengan cadangan saya. Kadang-kadang kita lihat orang buat benda yang kita tak suka, lihat seperti merokok atau tabiat makanan yang tak sihat. Soalan anda sama dengan soalan anak saya. Anak saya tanya, "Mak, kenapa kamu tak ada masa yang tetap untuk makan dan kenapa kamu tak makan makanan yang sihat?" Dia selalu tanya soalan ni kepada saya. Saya pun jawab, "Ya, macam mana untuk ubahkannya ya?" Ya, ini soalan yang sama. Untuk saya, apabila saya nampak orang tak makan makanan yang sihat, saya akan perhatikan diri saya sendiri dulu ya. Saya akan mula makan makanan yang sihat dulu. Tapi kalau kami nampak mereka ketagihan seperti tak boleh henti merokok, kami perlu kena pasti ketagihan diri kita sendiri tu. Saya mungkin juga ada masalah seperti ini ya. Saya nampak anak saya tak berhenti-henti bermain dan saya tak boleh hentikannya kan. Jadi saya perlu mula cari apakah ketagihan saya ya. Ya, cara yang paling bagus ialah tanya sendiri-sendiri apakah ketagihan saya. Cara yang paling bagus ialah tanya suami saya, adakah saya ada ketagihan? Ya, saya ada ketagihan kecil. Saya suka guna minyak badan. Tapi setiap orang tak suka baunya dan ini memberi masalah di rumah ya. Saya cuba betulkan tabiat diri ni dulu. Mungkin Sheila ada jawapan yang lebih hebat untuk soalan ni ya. Jawapan utama saya ialah perut COVID.
saya lihat rakan-rakan saya ada perut COVID kerana kita semua perlu tinggal di dalam rumah dan peti sejuk bagai tempat sembahyang kami ya. Kami ke sana setiap setengah jam untuk semak makanan dan saya dapati saya makan makin banyak. Beberapa rakan saya juga semakin berat. Saya rasa ia tak begitu elok kan. Cara DCI seperti yang dikata oleh Xingtian cakap ialah untuk ubah diri sendiri. Kalau saya ubah diri sendiri, maka saya ubah benih saya dan saya akan lihat orang lain berubah. Saya buat keputusan untuk kecilkan perut COVID saya ni. Saya tak boleh hilangkannya, tapi saya bertekad untuk kurangkan makanan kan. Saya mula makan dengan lebih sihat dan mula bersenam dan orang di sekeliling saya mula berubah. Saya setuju dengan Xingtian. Kalau saya ingin ubah ibu bapa saya, kedua-dua ibu bapa saya meninggal kerana akibat merokok. Saya amat menghargai soalan ni, soalan yang bagus kerana ni bermakna dia amat mengambil berat tentang ibu bapanya kan. Jadi nasihat saya lihat pada perut COVID anda, mungkin anda ada ketagihan kecil, dah tertanam benih lah. Maka anda nampak ketagihan ibu bapa anda. Apakah pendapat anda, Sugeng? Adakah kamu ada kelakuan ni juga? Kalau kamu ingat pada hari Isnin, Xingtian cakap mengenai gunakan cara mahir untuk minta nak sediakan suplemen untuk setiap orang. Saya berasa amat gembira dengan tindakan ni dan lihat banyak benih masak dengan cantik. Tiba-tiba dalam 10 hari yang lepas tu, anak bongsu saya selalu pergi gym dan secara tak rasmi dia sudah menjadi seorang pelatih gym untuk rakan sekelasnya ya. Untuk rakan-rakan sekelasnya. Dan bolehkah anda hantar anak tu ke Arizona? Oh ya, pasti. Saya rasa beberapa hari sebelum hari jadi saya sedar ia adalah satu helah untuk alihkan perhatian saya daripada peti sejuk kerana mereka beli kek untuk saya. Jadi ia adalah satu helah untuk tipu saya. Agak-agak 10 hari lepas dia datang ke bilik saya dan cakap, "Ayah, kamu ada perut COVID. Kamu perlu buat sesuatu mengenainya." Dan sejak hari itu dia paksa saya buat tekan tubi dan sit up 10 kali tekan tubi dan sit up. Kalau letih lepas setengah jam buat tu, dia akan pastikan saya buat. Jadi saya ada otot yang bagus dan jadi lebih cergas. Dia menjadi penyela saya. Dan saya rasa benih saya masak dengan cantik. Saya rasa lebih sihat walaupun saya tak rela buat senaman, tapi ia buat saya cerdas. Saya rasa apa Cynthia kongsi pada hari Isnin betul-betul berkesan. Ya, saya rasa ada banyak cara untuk mencapai kejayaan. Saya selalu fikir kalau kami sayang ibu bapa kami, keluarga kami atau seseorang, kami perlu fikir cara kreatif untuk tanam benih, untuk lihat perubahan tu. Walaupun ia bermaksud saya perlu bersenam kerana ia bermula dengan saya. Saya sedang fikir tentang ketagihan terpendam. Saya tak rasa ada ketagihan yang besar ya. Saya rasa dia tak rokok lah. Tapi ada ketagihan terpendam atau ketagihan halus kerana kan benih tu kecil, hasilnya boleh jadi besar seperti pokok besar kan. Jadi apakah pendapat kamu? Apakah ketagihan halus yang mungkin kita tak tahu yang kita ada tu ya? Banyak perkara seperti minuman kan. Sebagai contoh, semasa saya di sekolah menengah, saya ada ketagihan minum Coca-Cola ya. Bentuk botol itu sungguh cantik.
Dan saya ketagihan dan perlu minum 1 botol Coke setiap waktu rehat. Sekolah saya ada 2 waktu rehat, maka saya perlu minum sekurang-kurangnya 1 botol. Saya tak sedar dia rasa satu ketagihan perut. Saya hanya menikmati rasanya yang sedap tu. Sekarang saya sedar ia adalah satu ketagihan yang perut. Saya tak boleh berhenti minum Coke tu. Mungkin ia sesuatu tabiat yang salah, tapi apabila kami lihat semua orang juga lakukannya, kami ingat ia betul. Jadi ia letak dalam minda kita, maka ia jadi ketagihan yang terpendam. Kerana setiap orang lakukan sesuatu yang sama kan? Sesuatu yang terpendam ya. Saya rasa sesetengah orang ada ketagihan kurang yakin diri. Ramai wanita fikir diri sendiri tak cukup bagus, tak cantik, tak begitu pandai. Mungkin kami ada ketagihan macam ni, di mana kami fikir kami tak cukup bagus. Saya beritahu anda sesuatu rahsia ya. Veronica berada di luar hari ini ya. Dia masak makanan malam di sini semalam. Dia juga masak di sini separuh masa. Begitu juga dia. Apabila dia masak makanan malam, dia hidangkan atas meja makan dan dia akan kata tak berapa sedap ya. Dan saya rasa nak cakap, ya amat hebat. Dia pula akan cakap, tak, ini tak berapa sedap lah. Saya rasa ia jadi sesuatu ketagihan untuk cakap saya tak bagus, makanan saya tak sedap. Ya, itu amat halus ya. Untuk lelaki juga saya tak penting. Mereka tak hiraukan saya. Ya, berapa hari yang lalu ialah hari bapa kan? Oh, bila hari bapa? Oh, hari Minggu ketiga bulan Jun. Lebih kurang dalam 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi. Saya kenal anda berdua dengan baik. Kita kawan lama kan? Saya tahu anda berhubung rapat dengan ibu bapa. Saya tahu bapa Sugeng dah meninggal dunia tak lama dulu. Kalau ibu bapa anda buat sesuatu yang tak sihat untuk mereka, apakah yang anda akan lakukan? Apakah perkara praktikal yang anda akan lakukan tu ya? Ya, dulu ibu saya gemar keluar dengan kawan untuk bersenam. Disebabkan oleh COVID-19 ni, mereka tak boleh berjumpa kerana ada haram untuk berkumpul di awam. Tapi dia masih keluar bersenam sendiri. Kami gembira dengan hal ni. Tapi di rumah dia terlalu lapang. Maka kami perkenalkan Netflix kepadanya. Oh, kesilapan yang besar. Saya juga diperkenalkan kepada Netflix. Sekarang saya habiskan 2 jam dengannya setiap hari ya. Saya rasa masih bagus. Sekurang-kurangnya mereka gembira. Kami hanya perkenalkan wayang gembira kepada dia. Dan dia suka. Kadang-kadang kami akan ingatkan ibu, sudahkah kamu berehat? Adakah kamu ingat untuk buat ni atau buat tu? Ini adalah cara kami alihkan perhatian ibu daripada Netflix. Saya rasa ibu gembira kerana ibu banyak ketawa dengan filem-filem orang muda tu. Ya. Kamu dapat jumpa ibu anda kah? Ya, kami tinggal bersama-sama. Oh, itu senang. Ya, kami pinjam ruang tamu daripada ibu. Ya, kami bertanya, ibu, mak, saya perlu buat rangkaman. Bolehkah pinjam kami ruang untuk 2 jam? Dia akan berkenalkan bayaran untuk guna bilik ya. Saya akan cuba untuk bertanggungjawab atas diri sendiri. Kalau boleh, kami akan buat aktiviti bersama, buat yoga bersama. Kawan-kawan datang bersama sebelum COVID. Saya akan ajak ibu saya dan ibu cakap, oh ini amat bagus untuk orang tua-tua macam saya. Dia mula jemput kawan-kawan beliau dan mereka sukakannya. Kemudian kami ada ramai warga-warga emas. Saya rasa ni masa yang paling bagus. Mungkin kita boleh mulakan sesuatu bersama-sama, perkara yang menceriakan dan sihat. Anda kata tentang cara mahir
iaitu upaya dari idea Buddha. Bolehkah anda jelaskan sikit? Bolehkah anda jelaskan apa maksud ni ya? Dalam bahasa orang biasa, kami suruh seseorang melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka tanpa disedari mereka. Oh, itu bagus. Ni salah satu caranya. Dan sampai masa untuk buat rumusannya, bolehkah setiap orang beri satu cadangan? Ya, mungkin Gechela boleh mula dulu ya. Ya, saya akan curi idea dari Xingtian. J, kami lihat orang ketagihan kerana kami ada benih ni. Mungkin kita ada ketagihan yang sangat-sangat halus. Dengan ni tak berguna untuk bertengkar, bergaduh dengan ibu bapa. Cuba hentikan ketagihan halus yang kita ada itu secara senyap-senyap. Sebiji benih adalah lebih kecil daripada sebatang pokok kan. Setiap orang ada ketagihan ya. Jika seseorang beritahu saya tak ada ketagihan, saya tahu dia tak cakap jujur ya. Anda dan setiap orang ada ketagihan masing-masing. Jadi cari ketagihan anda yang kecil dan hentikannya ya. Dedikasi kepada ibu bapa anda ya. Ya, tentang makanan, apa yang saya sedar selepas buat senaman push up dan sit up, saya tak makan sebegitu banyak. Jadi mungkin J boleh tanya secara mahir sebelum waktu makan, bawa bapa keluar bersiar-siar agar bergerak sikit. Dengan ni ia membantu. Pertama, ia bantu mengalihkan perhatian beliau. Kemudian apabila prana bergerak, kami tak rasa nak makan terlalu banyak. Inilah pengalaman saya sendiri. Xingtian, apakah pendapat anda? Cadangan yang bagus. Cadangan saya pula, saya rasa setiap dari kami harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kami harus berfikir apa lagi yang saya harus lakukan untuk membaiki hidup kita. Mungkin saya tak tahu yang di dalam diri saya kekurangan sesuatu, dan apabila orang lain beri komen kepada saya untuk baikikannya, saya tak ambil kisah. Ni bermaksud saya tak bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi saya harus mendengar kepada nasihat yang diberi oleh orang lain. Dengan tu saya dapat memperbaiki diri saya sendiri. Dan ini dia 3 cadangan untuk J. Saya harap anda masih sayangkan ibu bapa anda dan anda lakukan semua ni terlebih dahulu. Dengan ni setiap orang dapat bermanfaat. Sebelum kami tamat, mari kita dengar soalan untuk keesokan hari ya. Nanti dulu keesokannya kami akan adakan suatu rancangan istimewa ya. Oh ya. Kami akan ada rancangan istimewa keesokan hari Khamis kan. Kami akan ada rancangan profesional dengan 3 orang yang sungguh istimewa. 3 rakan dari DCI, Brian Mendoza, Fernandez dan Cathy French. Dan kesemua mereka ada pengalaman peribadi dengan COVID-19. Nenek Brian telah masuk ke hospital. First, bapa juga dimasukkan ke hospital dan Cathy sendiri telah dijangkiti COVID. Dan saya rasa ini sungguh menarik. Kami berjumpa semalam. Saya tak dijangkiti COVID ni dan saya tak tahu siapa dijangkiti. Saya ingin tahu apa yang saya harus jangkakan jika saya dijangkiti COVID. Jadi akan teruskan perbualan kami esok ya. Ya, bagus. Jadi kami nak jemput setiap orang untuk hantar soalan anda ke soalan-soalan anda hantarlah ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Jadi buatlah video secara menegak, cara selfie dalam masa maksimum 30 saat. Saya berharap anda hantarkan semua soalan anda dengan secepat mungkin supaya setiap orang di Peachtree ni cuba sedaya upaya beri jawapan ataupun cara penyelesaian untuk anda. Anda juga boleh hantarkan lagu-lagu
anda ke Music Mix at diamondcutterinstitute.com, playlist Spotify selama 1 jam. Pemenang akan diumumkan nanti, ya. Yang ramai orang telah menghantarkan playlist mereka dan kesemuanya hebat berkelakar. Saya amat suka dengan semuanya. Dan hari Jumaat ni anda berdua dapat kembali ke rancangan ni, ya. Ya, kami akan umumkan pemenang, ya. Ya, cepat-cepat. Itu saja untuk hari ini. Kami harap dapat berjumpa anda semula dalam episod Page 3 yang lain. Jangan lupa minum teh dan berseronok belajar, ya. Jumpa lagi. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.